Kontraktor yang gagal mematuhi spesifikasi ditetapkan Kementerian Kerja Raya semasa melakukan kerja-kerja penyelenggaraan jalan di Johor akan disenarai hitam. Ia ekoran kajian forensik dijalankan Kerajaan Negeri mendapati terdapat kelemahan dari segi struktur jalan di laluan Pasir Gudang Johor Bahru. Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Muhammad Solihan Badri berkata prestasi kontraktor yang mengendalikan penyelenggaraan laluan tersebut akan dinilai berdasarkan tahap kerosakan yang terdapat pada jalan terbabit serta kerugian dialami. Walau bagaimanapun antara faktor lain ialah jalan ni terlalu sibuk. Jalan ni kira heavy duty, banyak kenderaan, banyak heavy vehicle yang lalu. So ini adalah satu kawasan yang memang perlukan maintenance dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Beliau turut menasihati penyelia projek agar meneliti dan memantau kerja dilaksanakan pihak kontraktor termasuk konsesi penyelenggara bagi memastikan peruntukan kerajaan digunakan dengan sempurna. Muhammad Solihan berkata demikian semasa meninjau tapak lokasi penambahbaikan jalan di Lebuh Raya Pasir Gudang Johor Bahru. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kerajaan negeri telah memohon peruntukan RM48 juta kepada Kerajaan Persekutuan bagi menjalankan kerja membaiki jalan yang rosak akibat banjir. Peruntukan tersebut juga melibatkan kerja membaiki cerun runtuh dan jalan mendap. Walaupun angka kes baru COVID-19 mencatat kenaikan hampir setiap hari, masih ramai yang tidak ambil peduli. Malah apa yang lebih mengecewakan ialah jumlah kenderaan masih tinggi hari ini dan kebanyakannya memberikan alasan yang tidak munasabah. Dan ada juga yang tidak berpuas hati dengan tindakan pihak polis. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Cinasami yang mengikuti Sekatan Jalan Raya SJR bersama anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya di Jalan Persiaran Surian Damansara. Please. Hari ini hari Ahad dan seperti mana anda dapat lihat di belakang saya, kenderaan cukup banyak di Persiaran Suria Petaling Jaya. Kebanyakan daripada mereka memberikan alasan yang tidak munasabah dan tidak mendapat kebenaran daripada pihak polis untuk merentas daerah. Persoalannya, mengapa susah sangat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tidakkah mereka boleh menjadi punca kepada peningkatan kes COVID-19 di negara? SJR yang diadakan sekitar jam 10.30 pagi bukanlah SJR yang tetap, sebaliknya diadakan berikutan laporan ketidakpatuhan SOP di lokasi berkenaan. Ia disertai 51 anggota polis diketuai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Nek Izzani Muhammad Faizal. Kenderaan yang tidak mempunyai kebenaran untuk merentas daerah atau dokumen diarah untuk berpatah balik. Tidak kurang juga yang disaman berikutan kesalahan-kesalahan ingkar arahan PKP dan kesalahan trafik. Kalau nak tanya saya, kereta masih banyak. You pun nampak masih banyak. Alasan-alasan yang diberikan pada asalnya dia mari kat sini, kita tanya di roadblock, you nak pergi mana? Nak pergi jauh-jauh ni, lepas tu dah keliru dah. Nak tipu apa lagi ni apa semua. Dah sampai sini dia baru fikir jawapan, dia bagi jawapan lain. Lepas tu dah kena compound, nak marah. Don't do this. Tak baik. Okey. Kalau kata nak pergi jauh, kita dah tahan, kata okeylah minta maaf saya pusing balik. Itu kita faham. ACP Nek Izzani turut melahirkan rasa kecewa dengan ketidakpatuhan arahan PKP dan memohon supaya orang ramai memberikan kerjasama dengan pihak polis. Sebanyak 394 kompaun dan 35 tangkapan dikenakan sepanjang waktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 di kawasan daerah Petaling Jaya, Selangor.
Tambahnya lagi, 7 lokasi SJR di sekitar daerah Petaling Jaya adalah Jalan 4 Palang 56, Gasing Indah, Jalan Persiaran Mahogani, Kota Damansara, Jalan Persiaran Jati, Kota Damansara dan Jalan Persiaran Sungai Buloh, Kota Damansara. Pada masa sama, Nek Izani turut memaklumkan jumlah kes jenayah di sepanjang pelaksanaan PKP menurun di daerah berkenaan. Seramai 35 peniaga Kerajaan Kelantan membuat permohonan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan MAIK supaya melonggarkan jumlah individu yang dibenarkan menunaikan solat Jumaat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Husin berkata setakat ini hanya 12 orang dibenarkan solat Jumaat di masjid dalam satu-satu masa. Jelasnya, Mesyuarat Khas Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN Negeri Kelantan bersetuju membuat permohonan supaya jumlah jemaah untuk solat Jumaat ditingkatkan kepada 50 jemaah. Dan hari ini juga telah akan membuat permohonan kepada MAIK supaya Jumaat ini dilonggarkan sehingga 50 orang pada satu-satu Jumaat. Tegasnya, apapun keputusan, setiap individu tetap perlu mengutamakan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam apa jua situasi. Dalam perkembangan berasingan, beliau memaklumkan kerajaan negeri bersetuju memanjangkan tempoh operasi premis perniagaan selama 2 jam lagi sehingga pukul 10 malam. Selain itu, pemilik stesen minyak terutama di kawasan tumpuan ramai dibenar membuat permohonan untuk memanjangkan tempoh operasi mereka. Seramai 35 peniaga dan penjaja tepi jalan di seberang Perai Utara dikenakan notis amaran kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 20 peniaga pakaian juga telah diberikan notis amaran untuk menutup premis atau gerai mereka. Pemantauan SOP dijalankan di Pasar Apollo dengan kerjasama Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Norzaini Muhammad Noor berkata hasil pemeriksaan di sekitar kawasan Medan Selera SOP tidak dilaksanakan sepenuhnya. Tiada penjarakan fizikal yang sempurna dan segelintir peniaga masih tidak menyediakan kod imbasan MySejahtera. Pihak PJRM dan juga Majlis Bandaraya dan KKM kita buat pemantauan seluruh pasar di kawasan Batu dan Mak Mandin. Dan setakat ini, daripada laporan yang kita terima setakat ini, alhamdulillah semua pasar mematuhilah, khususnya pasar Bagan Ajam dan lain-lain pasar. Cuma tumpuan kita ya di pasar Apollo ni. Sebab memang pasar Apollo ni memang tumpuan orang ramai. Memang tumpuan. Kalau tuan-tuan lihat pada hari Ahad, memang ramai. So, itu yang kita mari ke sini khususnya. Sepanjang pemantauan sejak awal pagi, bagaimanapun mendapati hampir 99% pengunjung dan peniaga mematuhi pemakaian pelitup muka. Polis menahan seorang penganggur serta merampas 1,000 kilogram daun ketum dalam satu sekatan jalan raya di Titi Jenyang Sik Kedah pagi tadi. Lelaki berusia 29 tahun itu turut mempunyai 4 rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Ketua Polis Daerah Sik DSP Abdul Razak Osman dalam kenyataannya berkata suspek ditahan ketika membawa lori dengan muatan 100 bungkusan plastik berisi daun ketum.
hasil soal siasat. Dia mengaku mendapat bekalan daun ketum daripada seorang lelaki berketurunan Siam di Naka, Padang Terap. Dia didapati terlibat dengan penagihan syabu sejak 5 tahun lepas dan penagihan pilkuda 2 tahun lepas. Suspek dipercayai mengambil upah membawa balik daun ketum ke Kelantan melalui Grig dan Jeli dengan bayaran RM500. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Aktara Jun 1952. Pelbagai jenis mercun dan bunga api dirampas pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 Johor dalam serbuan op benteng COVID landai di sebuah rumah di Taman Skudai Indah 2 semalam. Turut ditahan pemilik rumah seorang lelaki berusia 51 tahun. Komander PPM Wilayah 2 Johor, ACP Muhammad Zailani Abdullah berkata serbuan itu susulan maklumat dan risikan yang dilakukan berhubung kegiatan menyimpan barang larangan tersebut. Pemeriksaan pertama ke dalam sebuah lori menemui 43 kotak pelbagai jenis mercun sebelum menemui 17 kotak lagi di garaj rumah. Bahan terlarang tersebut disyaki untuk pasaran tempatan bagi sambutan Tahun Baru Cina. Semua mercun dianggar bernilai RM80,000 dan lori terbabit dirampas. Kes disiasat mengikut Akta Bahan Letupan 1959, sabit kesalahan boleh dipenjara hingga 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Pusat Darah Negara memberi jaminan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat dan teliti dilakukan bagi mengelak sebarang kemungkinan risiko jangkitan semasa proses derma darah. Justru orang ramai tidak harus menjadikan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan sebagai alasan untuk tidak menderma darah. Jadi kita ikuti tinjauan oleh wartawan Suliana Slamat yang melihat sendiri proses derma darah di Pusat Darah Negara PDN di Kuala Lumpur. Susulan kebimbangan berhubung penularan pandemik COVID-19, aktiviti kutipan darah dan perkhidmatan transfusi di daerah darah negara dan tabung-tabung darah di seluruh negara terjejas. Situasi tersebut menyumbang kepada penurunan bekalan darah dan sekiranya tidak dibendung segera, bekalan darah akan terus mencecah ke paras lebih rendah. Menurut Timbalan Pengarah 1 Pusat Darah Negara PDN, Dr. Nur Nazahah Mahmud, mematuhi etika dan SOP menjadi keutamaan petugas di sini. Dalam masa yang sekarang pun kita nampak jumlah kutipan darah dan juga bekalan darah keluar tidak seimbang. Jadi apa yang kita mahukan ialah pendermaan darah daripada penderma darah di seluruh Malaysia secara berterusan. Bukan sahaja di Pusat Darah Negara tetapi di lokasi di setiap negeri. Jadi kami mengharapkan untuk mengelakkan keadaan bekalan darah di tempat-tempat ini semakin meruncing. Jadi mereka harus tampil di setiap kawasan. Pada masa sama, penderma darah yang hadir juga harus menepati kriteria pendermaan agar kesihatan dan kesejahteraan semua pihak terus terpelihara. Pelbagai inovasi telah dilakukan Pusat Darah Negara bagi membolehkan orang ramai untuk datang menderma darah sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Jangan takut, jangan khawatir kerana aktiviti pendermaan darah adalah dijamin selamat sekiranya kita semua patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Suliana Slamat, Berita RTM. Polis Kelantan mengeluarkan lebih 52,000 surat kebenaran kepada orang ramai yang ingin merentas daerah dan negeri ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri itu sejak 16 Januari lalu. Ketua Polis Kelantan DCP Datuk Safian Mahmud berkata surat berkenaan dikeluarkan terutama kepada pekerja yang tiada majikan dan bekerja sendiri susulan kerajaan membenarkan golongan terbabit menjalankan tugas seperti biasa.
Mengulas lanjut berkenaan pematuhan prosedur operasi standard SOP, beliau berkata pematuhan rakyat Kelantan bagi mengawal penularan COVID-19 berada pada tahap yang baik. Tapi saya boleh katakan akhir-akhir ini kesedaran dan pematuhan rakyat Kelantan sudah mula meningkat. Jadi saya tahu rakyat Kelantan ni orang bagus-bagus. Orang yang patuh kepada arahan. Jadi mana mungkin mereka tak patuh. Mungkin satu dua tu adalah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri program First Day at School di Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Cepa. Jelasnya pihak polis akan memantau pergerakan waktu pulang pelajar yang menjalani pembelajaran secara bersemuka membabitkan 175 sekolah menengah di negeri itu sehingga 4 Februari depan. Langkah berkenaan bagi memastikan kesemua pelajar mematuhi SOP. Kerajaan Kelantan masih di Kedah, polis tidak lagi berkompromi dengan peniaga dan pelanggan yang didapati gagal mematuhi SOP PKP. Ketua Polis Daerah Padang Terap DSP Mulkiaman Manzar berkata orang awam dan golongan peniaga perlu patuh kepada SOP bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan operasi pematuhan SOP PKP di sekitar Pekan Kuala Nerang dan sekitar daerah Padang Terap siang tadi. Program berjalan lancar dan mendapat kerjasama sepenuhnya daripada semua pihak yang terlibat. Polis Sementara itu, kerajaan negeri memperuntuk 10.6 juta ringgit bagi menjalankan kerja-kerja penambahbaikan jalan di sepanjang lebuh raya Pasir Gudang Johor Bahru bermula 15 Februari ini. Fokus diberi kepada penampalan lubang di laluan sepanjang 11 km dan dijangka mengambil masa 2 bulan untuk siap. Sepanjang kerja-kerja penambahbaikan atau penampalan tu, kita perlu menutup satu lorong. Jadi seperti yang anda tengok hari ini, telah dimulakan sebahagiannya dan kita berharap supaya pengguna khususnya di lebuh raya Pasir Gudang Johor Bahru bersabar dan mematuhi panduan-panduan sepanjang kerja-kerja ini dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa meninjau tapak lokasi penambahbaikan jalan di lebuh raya Pasir Gudang Johor Bahru. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan Kementerian Kerja Raya telah meluluskan peruntukan 36.3 juta ringgit bagi kerja menyelenggara jalan-jalan persekutuan seluruh negeri itu. Sebahagian besar penyelenggaraan tersebut akan dilakukan di laluan Pasir Gudang dan Johor Bahru.